Orang pi memang banjir semua. Pi tengok memang banjir semua. Mana diri kalau hak dia cerita tu benar. Bertentangan dengan apa yang dia dakwah. Tu maksud kata sidik. Sidik ialah benar pada dakwaan, pada diri perkara. Kalau menyalahi diri perkara, yang tu dusta. Kata banjir, tetapi kita tak banjir. Betul? Maka yang tu dia bagi yang tu dusta. Apa? Dusta ni maknanya menyalahi diri perkara. Benar ialah dakwaan itu berbetulan dengan diri perkara, dengan nafsul amri. Itu maknanya benar. Artinya apa yang Rasul sampai dan juga dakwah jadi risalah dari Rasul itu adalah benar. Begitu juga apa yang Rasul sampai itu daripada segala hukum akad, begitu juga daripada dakwaan, begitu juga daripada kisah-kisah yang Nabi cerita itu adalah benar belaka. Dan cerita-cerita kisah-kisah yang disampaikan oleh mereka itu daripada Allah Ta'ala. Kalau tidak kita tak tahu tentang kisah-kisah yang berlaku kepada Nabi Adam ribuan tahun dulu. Begitu juga yang berlaku kepada Nabi-Nabi yang lain. Kita tak tahu, malaikat Nabi yang cerita. Maka dengan sebab inilah sebab benar itu, benar pada dakwah risalah dan juga benar pada segala hukum itu. Sebab inilah wajib kita terima segala hukum-hukum, karena itulah wajib kita terima segala hukum-hukum, sama ada dalam bahagian ibadah, sama ada hukum tadi itu dalam bahagian ibadah, sembahyang, puasa, haji, maka yang itu wajib kita terima. Sebenar apa yang Nabi cerita. Atau bahagian muamalah ni hubungan manusia sama manusia. Kalau ibadah hubungan apa dengan Allah, dengan Tuhan. Atau bahagian muamalah ni ialah hubungan manusia sama manusia, iaitu berjual beli, mudarabah, ar-rahnu, sewa menyewa, dan sebagainya. Iaitu apa yang Nabi cerita adalah benar. Tentang hukum jual beli adalah benar. Apa yang Nabi cerita kepada kita. Atau di dalam bahagian munakahah, bahagian nikah cerai. Atau di dalam bahagian munakahah, di dalam nikah cerai dan sebagainya, yang itu adalah benar yang Nabi cerita. Atau di dalam bahagian jinayah, bab munakahah ni dia terima, tapi kalau bab faraid tak terima. Kalau bab faraid tak terima, tak terima lagu mana. Kalau bab nikah cerai, hak tu dia boleh terima. Kamu cerita bab nikah lagi dia terima. Tapi kalau bab bab faraid, boleh kata dia ada suatu bagi guna. Dia sanggup berparang. Dia kata lagu tu. Tak nak aku, tak boleh dia ambil siapa dia. Padahal dia nak kena bagi, dia nak kena faraid, dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima setengah, tolak setengah. Itu orang yang beriman, kalau kata tak hukum, terima tu. Tengok Nabi sebenarnya. Nabi Ibrahim cerita, aku ni mimpi Allah Ta'ala suruh sembelih kamu. Asalkah hak Tuhan, dia ikut terus. Tak takwil banyak. Dia tak kata, wahai ayahku, betul ke sembelih ni? Tak kata. Tak takwil. Asalkan yang tu daripada hukum, daripada Allah Ta'ala, terima tu.
Macam tu juga apa nama ni, Siti Hajar. Siti Hajar Nabi Ibrahim bawa naik borak pergi letak tu di lembah yang gersang. Tak ada siapa, manusia tak ada, binatang tak ada, apa tak ada, pokok kayu pun tak ada. Pergi letak di asal Kaabah tu. Letak di tu, di tapak Kaabah tu lah. Letak di tu Nabi Ibrahim berpaling bagi sikit bekalan dia dengan Nabi Ismail lah tu. Nabi Ibrahim pun tak tengok belakang. So kata letak tu terus jalan naik borak balik. Bila dah naik borak, Siti Hajar pun tinggal belakang. Tarik baju, sungguh kau ni anak tinggal aku ni dengan anak ni di tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah batu ni. Sekali lagi habis bekalan nak makan apa? Dia kata yang ni adalah suruhan Allah Ta'ala. Lepas baju Nabi Ibrahim. Dia dengan anak dia. Asal ke hukum Tuhan ikut, walaupun tak apa nama ni tak terima di kepala. Dalam akal tak boleh terima lah bila duduk di hutan batu dengan apa pun tak ada. Nabi Ibrahim pun tekad, saya kata hak Tuhan suruh ni terima semua. Sebab itulah apa yang Nabi sampai tu adalah benar. Bab munakahah, bab muamalah, bab ibadah atau di dalam bahagian jinayah. Dalam bab jinayah mencuri. Ini dah orang payah terima. Mengaku kata Rasul tu benar. Mengaku Rasul Muhammad tu Rasul, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucap syahadah, tapi bab jinayah apa yang Tuhan suruh Tuhan suruh buat, dia tak mau terima. Dia membenarkan setengah, dia kufur setengah. Apa tu minu Nabi Ba'din, watakfuru Nabi Ba'din. Itu kata benar. Benar di dalam bahagian jinayah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab munakahah ni, yang ni adalah hubungan manusia sama manusia juga. Yang ni hubungan manusia dengan manusia, dan begitu juga dalam bab jinayah. Ini bahagian kita berhubung dengan Allah Ta'ala juga. Dan juga berhubung dengan manusia. Tapi tak boleh dilaksanakan dilaksanakan oleh individu. Kalau ibadah, pelaksanaan dia secara munfarid, secara individu. Muamalah, yang tu dua pihak. Kemudian bab munakahah pun dua pihak juga. Kalau bab jinayah tak boleh satu pihak. Dia kena libat semua. Yang ni adalah hak pemerintah. Tu imam tak boleh nak pergi kerak tangan orang. Begitu juga kalau kita tahu ustaz dibaca tentang hukum jinayah, kena potong tangan, kena bunuh, tak boleh dilaksana di peringkat kita. Dia di peringkat orang yang berkuasa, iaitulah hukumah kerajaan. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya seseorang yang menolak tidak mau menerima hukum-hukum yang tersebut, membawa kepada rosak akidahnya, dia tak boleh terima, dan dia tak percaya. Yang tu boleh membawa kepada rosak akidah, boleh jatuh kufur.
Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Fa ulaika humul fasiqun. Fa ulaika humuz zalimun. Tengok tiga kita berita ni. Siapa tolak hukum Tuhan, tengok cara dia tolak. Dia tolak tu sebab tak boleh nak laksana. Kita kalau ni COVID, tak boleh. Sebab apa? Dia tolak tu tengok sebab. Maka dia nak masuk dalam faulaika humul kafirun ka, faulaika humuz zalimun ka, faulaika humul fasiqun. Orang yang tolak dia ada tiga kategori. Tengok keadaan cara dia tolak tu. Kerana tidak percaya Rasul bersifat sidik, artinya benar. Jadi orang yang tolak tu dia tak percaya kata Rasul tu bersifat sidik. Orang yang tak beriman ni artinya dia menolak Rasul bersifat dengan sidik. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tidak ada sama sekali, maksudnya mustahil di atas segala Rasul-Rasul bersifat dusta. Ini lawan bagi dia. Bila Rasul bersifat dengan sidik, maka mustahil lah. Mustahil maknanya tak terima akal lah. Bahawa Rasul-Rasul itu bersifat dengan dusta. Artinya tidak bertentang khabarnya dengan waqi' diri perkara. Itu kata dusta. Dusta lawan bagi benar. Apa dusta? Dusta ni tidak bertentang khabarnya. Dia cerita tidak bertentang dengan diri waqi'. Kata banjir tapi tengok tak banjir pun. Kata hujan tapi tak hujan pun. Dia dakwa kata banjir, tiba-tiba tak banjir pun. Dia dakwa kata dia tak curi, padahal dia curi. Itu dusta. Dusta ni maknanya tidak bertentang khabarnya, cerita dia dengan waqi', dengan nafsul amri, dengan diri pekerjaan. Mana dia dalil seluruh-seluruh itu bersifat dengan benar. Dalil atas yang demikian itu, ada mukjizat pada mereka itu Rasul alaihi salam. Mukjizat ni menyungguhkan bahawa Rasul itu bersifat dengan benar. Datang mukjizat nak support kata Nabi ni bersifat dengan benar. Banyaklah mukjizat-mukjizat Nabi. Apa makna mukjizat? Tambihun, erti mukjizat. Mukjizat asal kalimah daripada asal kalimah ajaza. Ajaza makna lemah. Mukjizat artinya yang melemahkan. Yang melemahkan lawan. Lawan tak boleh buat macam tu. Perkara yang menyalahi adat, menyalahi kebiasaan, lepas tu yang melemahkan lawan. Itu makna mukjizat. Ini perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi. Jadi mukjizat ni nak menyungguhkan, nak membenarkan bahawa Rasul itu benar. Nak support kata Nabi itu benar. Arti mukjizat ialah perkara-perkara yang menyalahi kebiasaan berlaku. Artinya mencari adat. Adat berlaku lagu ni, tapi dia boleh menyalahi adat. Macam mana Nabi Ibrahim kena bakar dengan api. Namrud bakar tembok dengan meja ni, lepas pada tu jatuh dalam api. Api itu luas dia 1 kilo, satu batu. Mereka dia himpun kayu ni sampai berapa sampai bertahun. Himpun kawan ni nak beranak. Kalau anak jantan lah, aku nak wakaf, aku nak bagi semangat kaya api. Himpun tu dia luas dia 1 batu. Pikuk ni 1 batu. Cucuh tu api makan ni setinggi api menjulang setinggi burung terbang jatuh. Punya tingginya. Lepas tu nampak apa tu? Nampak apa?
buat menjadi. Buat menjadi. Lepas tu Allah Ta'ala firman ke Jibril, wahai Jibril, ambil tengok hamba aku. Hamba aku Nabi Ibrahim. Kalau dia minta tolong, ambil tolong dia. Tu dia pada lepas masuk dalam api neraka. Tu ambil Nabi Jibril. Jibril dia jumpa ni Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, apa yang kau nak aku nak dulu. Kemudian Nabi Ibrahim kata, Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih tahu. Aku tak perlu minta tolong. Aku tak perlu minta tolong kepada Tuhan. Sebab Tuhan lebih tahu tentang diri aku. Sebab usaha tadbir adalah Tuhan. Dia menyewakan usaha tadbir kepada Allah Ta'ala. Dia lah saja. Dia lebih mengetahui tentang keadaan hamba dia. Maka Allah Ta'ala berikan ke Jibril, biar apa nama ni, tak apa lah. Dia tak mau minta tolong ke aku akan tolong dia. Aku lebih mengetahui. Ya narukuni bardan. Wahai api jadi sejuk. Kalau sejuk, kalau sejuk sangat mati dengan sebab sejuk. Wassalaman ala Ibrahim. Sejahtera selamat atas Nabi Ibrahim. Jatuh api. Api tabiat dia menghanguskan. Api tabiat dia menghanguskan. Tapi api itu menyalahi adat. Mencari adat. Itu kata mukjizat. Mukjizat Nabi ini banyak lah. Jadi mukjizat itu seolah-olah Tuhan membenarkan bahawasanya benar hamba-Ku. Seolah-olah begitu. Jadi mukjizat Nabi banyak. Mukjizat yang paling besar ialah Al-Quran. Mukjizat Nabi belah bulan pada malam 14. Bulan penuh purnama tu. Nabi belah bulan. Apa nama ni? Ada bekas dia. Kemudian terpancar air di celah jari. Nabi semua ambil ayat selimau main. Semua ni nak minum ni. Bukan ikut ayat selimau, celup jari. Celup tangan. Keluar daripada jari Nabi ni afdalul miyah. Seafdal air. Ayat yang lebih afdal daripada air Zam-Zam lagi. Afdalul miyah, seafdal air yang seafdal ayat ialah air yang keluar di celah jari Nabi. Boleh minum semua. Makanan tak sampai satu kantang mencukupi untuk 1,000 orang. Lepas daripada buat khandak, buat tarik, seorang sahabat bisik Rasulullah, aku adalah 9 anak kami ekor. Tapi kita sini jemput-jemput hal yang tentu sudah. Kalau nak makan semua tak boleh, tak cukup. Rasulullah tangkis semua. Siapa yang duduk korek kandak tu, semua main makan. Terus ada buka berapa nama tudung payung. Cedok kan? Cedok lagi. Boleh makan 1,000 orang. Mukjizat Nabi. Kemudian meludah ke dalam telaga. Air masin kemudian jadi tawar. Musailamatul Kadzab pun kata, kalau Muhammad Rasul dan juga Nabi ludah ke dalam telaga yang tak ada air, kering. Ludah kemudian air mata keluar, boleh minum semua. Musailamatul Kadzab pun dia tak buat jadi surga. Dia tak aku pun surga. Dia kata Muhammad ludah ayat telaga yang tak ada ayat, kering. Lepas tu mata yang keluar mencukupi sekampung. Dia kata mana telaga? Adalah ayat sikit. Dia ludah-ludah kering tu. Semua tak ada makan. Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab. Anak batu bertasbih tidur di tangan Nabi. Nabi panggil sahabat tengok. Banyaklah mukjizat-mukjizat
Jadi benda tu orang tak boleh buat. Menyalahi adat. Jadi mukjizat tu seolah-olahnya berkata bahawa ini Rasul yang benar. Arti mukjizat ialah perkara-perkara yang menyalahi kebiasaan berlaku, artinya mencari adat yang tidak ada kuasa makhluk-makhluk lain melakukan atau mengadakan seumpamanya. Yang paling hebat sekali mukjizat Nabi selain daripada Quran, zaman moden kita ni, apa dia? Pengarang buku 100 manusia yang paling berpengaruh di dunia. Nama dia apa? Michael Hurt. Michael Hurt. Dia karang buku, dia buat kajian, dia buat analisa. Manusia yang paling berpengaruh ialah Nabi Muhammad. Kemudian masa dia bagi kuliah di Universiti di London tu, dia bagi kuliah dekat orang ramai ni, dekat mahasiswa ni. Dia kata Muhammad ni ialah tokoh nombor 1 yang paling berpengaruh di dunia sejak dulu sampai hari ini dan akan datang. Semua orang pakai sorak dia. Lepas tu orang pakai buat misi. Sebab apa? Dia pun tak setuju lah kata dia dakwa kata Muhammad itu orang yang paling berpengaruh di dunia. Lepas pada tu dia terus lagi dia ceramah dia walaupun dengan keadaan dia pengganggu dia. Dia kata Muhammad ni berdiri di tengah kota Madinah, di tengah kota Mekah pada tahun 611 Masihi, dan dia mengaku sebagai Rasul. Kemudian mula-mula yang beriman dengan dia hanya di kalangan sahabat Khalid dan ahli keluarga dia saja. Dan di kalangan kanak-kanak, iaitu Zainal Ali lah. Tetapi setelah 1400 tahun, umat Islam telah melebihi 100 juta. Asal 2-3 orang pada tahun 611 Masihi. Selepas pada tu, daripada 4 orang isteri dia, seorang kanak-kanak iaitu Zainal Ali dan juga sahabat dia, sampai hari ini dia kata sudah 1 bilion umat Islam. Dan terus bertambah. Mustahil kalau dia seorang pembohong, kerana pembohongan tak akan boleh bertahan sehingga 1400 tahun. Pembohongan tak akan boleh bertahan sehingga 1400 tahun. Dan ini 1440 tahun. Kalau Muhammad tu dia seorang pembohong, dia bukan Rasul, tak mungkin pembohongan dia tu boleh bertahan sampai 1400 tahun ni. Itu satu. Dan tak mungkin dia dapat membohongi lebih daripada 100,000 juta, 1 bilion penganut dan juga orang-orang yang menganuti agama dia. Bila dia bawa hujah ni, semua kaya. Mana mungkin kalau ajaran dia tak betul, daripada 4 orang, 3 orang, sehingga hari ini lebih 1 bilion. Dalam 1 bilion itu cuba kira. Orang hak cerdik banyak, orang hak bijak banyak mana. Mana mungkin dia boleh bohong? Itu dalil kata Nabi ni bersifat benar.
Begitu juga mana mungkin boleh bertahan kalau dia tu pemohong. Ajaran dia boleh bertahan kalau dia tu pemohong, boleh bertahan sehingga lebih daripada 1400 tahun. Kita tengoklah yang pindu mengaku kata Tuhan ya. Tak ada apa. Dalam 3-4 tahun habis terbongkar. Lepas tu agama dia hilang dulu. Berapa orang banyak boleh ikut. Kita kalau kita cakap bohong lama mana boleh tahan. Tak akan boleh tahan. Itu kata Nabi Muhammad ni bersifat dengan benar. Apa yang dia dakwa sebagai risalah, sebagai nubuah adalah benar. Tengok daripada Nabi sampai sahabat, sampai hari ini, berapa ribu ulama, berapa juta ulama. Kalau kita banding ulama, ikutlah kitab mereka tu punya macam Imam An-Nawawi. Imam Nawawi dia kalau ikut dia meninggal umur 40 tahun. Muda. Dia meninggal umur 40 tahun, masih muda, tapi kitab yang dia kawan berapa ribu kitab. Orang nak baca kitab, dia pun kadang tak masuk makan. Tak ada nahu, tak ada solat, tak ada apa semua ni. Tak ada perkakah, tak boleh baca, tak boleh nak faham. Baru baca kitab dia. Macam mana dia boleh susun kitab, karang kitab. Kemudian daripada tu dia boleh buat fatwa pula. Macam Imam Syafi'i, boleh buat pula kaedah. Orang kata lah ini software. Kita guna aplikasi kan. Dia boleh buat pula software. Kaedah. Software tu orang guna. Setakat ni, sampai mutakhir ni, tak ada lagi ulama yang mampu boleh buat software kaedah usul macam mana Imam Syafi'i, macam mana Imam Ahmad bin Hanbal, macam Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Tak ada lagi manusia sampai hari ini berapa ratus ribu manusia, berapa juta manusia yang boleh buat software kaedah usul macam dia. Kau mana pun kena ambil daripada software juga. Kalau tak guna pun aplikasi ini tak ada ubah-ubah. Itu yang kami faham kan. Jadi kita usul tu kita guna aplikasi itu. Cuba mah, dia mah. Akan hidup dia buat. Oh, demam. Ni dia. Kita boleh. Tu Imam Syafi'i. Juga. Imam lain lagi, ulama lain lagi. Kita kata usaha lain buat awak kita. Sana, lego. Tak ada ngajak buat awak kita tahu pedina. Punya hebat. Daripada soal usul. Juga. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaji hati, kalau kita kaji Quran itu sampai melahirkan berapa puluh mufassir. Punya bijaknya ulama nak mentafsirkan Quran sebuah. Ibnu Abbas, Al-Qurtubi, Jalalain, macam-macam ulama. Yang mutabar. Mari hadis pula. Sunan Sittah, karena himpun hadis nak tafsir hadis. Itu dia punya hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Benarlah dia ni adalah Rasul. Tak kira hak Quran, kira hak hadis. Apa yang dia cakap, perbuatan dia, iqrar dia, itu nama dia hadis. Perbuatan Nabi, iqrar Nabi. Tu manusia kaji, lepas kaji tak mampu manusia kaji, buat universiti. Hangga kaji bab ni, bab usuluddin. Sebab daripada hadis itu keluar ilmu usul, keluar ilmu tauhid, daripada hadis itu keluar ilmu geologi,
keluar ilmu astronomi, keluar ilmu matematik, keluar ilmu segala-galanya. Tak mampu buat mesti. Buat mesti. Di mesti tu, budak-budak bengong-bengong mereka tak boleh pergi. Orang tua sengit-sengit kotak mereka tak boleh pergi. Kotak sengit-sengit tak boleh pergi mesti. Dengan hak dia semua, boleh pergi. Ngaji tu, sebab nak kaji hadis. Nak kaji sebuah hadis. Ni kita tak boleh nak bayangkan. Punya kehebatan. Inilah mukjizat. Ini mukjizat. Manusia tak boleh pergi sampai tempat tu. Manusia biasa tak boleh pergi tahap tu. Tu mukjizat. Dia membenarkan apa? Membenarkan risalah Nabi dan juga membenarkan segala hukum yang disampaikan oleh Nabi. Itu sifat yang pertama yang wajib kita ni berpegang. Yang keduanya, kita kaji kita apa semua ni, kita mengakulah bahawasanya Nabi Muhammad tetap dan sabit bersifat dengan sifat siddiq, iaitulah benar. Inilah hak yang kita kata Muhammadur Rasulullah. Bila kita kata Muhammadur Rasulullah, kita bersyahadah la ilaha illallah. Lepas tu satu lagi Muhammadur Rasulullah. Apa dia Muhammadur Rasulullah ni? Kita mengingat kan? Orang tengok Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah, bersifat dengan segala sifat wajibat, segala sifat-sifat yang wajib. Apa dia sifat yang wajib? Iaitu siddiq, pertamanya benar. Apa dia benar? Kaji. Itulah maksud hari kita kata Muhammadur Rasulullah. Kita pun cerita juga mari Maulid Rasul. Mari Maulid Rasul cerita tentang apa dia Muhammad Rasulullah. Muhammad itu anak Abdullah. Cerita pula anak Abdullah. Abdullah ni siapa? Lepas pada tu sebelum ni nama bapak dia siapa? Kaji Nabi lahir dan sebagainya. Sampai keluar pula buah kitab. Tu kata Muhammad anak Abdullah tu. Lepas tu Muhammad ni Nabi dan lagi pula Rasul, bersifat dengan segala sifat-sifat yang wajibat, segala sifat-sifat yang wajib. Pertama siddiq. Apa dia siddiq? Kaji pula. Tu hak yang kita mengaku, hak kita syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu tu lah cara kita jazam etiqad kata Muhammad tu adalah Rasulullah. Sebab itulah Muhammad Rasulullah ni dia panggil kalimah jawami'ul kalimi. Jawami'ul kalimi. Impun semua dalam tu. Boleh ke? Satu program. Barulah kita mengaku sungguh Muhammad itu Rasulullah. Muhammad mana? Muhammad Hani. Muhammad Hani lah Rasulullah. Tak ada Muhammad lain yang Rasulullah. Dia saja Rasulullah. Kemudian sifat yang kedua ialah amanah. Sifat yang kedua, bahawa yang kedua wajib kita percaya dan i'tiqad macam tadi lah. Sebelum kita nak percaya, sebelum kita nak beriman dan i'tiqad dan kita nak pegang teguh, kita kena kaji dulu. Sebelum kita nak percaya, sebelum kita nak pegang teguh, kita kena kaji dulu. Wajib kita percaya, wajib kita i'tiqad. Nak percaya lagu mana, nak i'tiqad lagu mana, kena mengaji. Kena mengaji barulah kita boleh percaya. Tu dia panggil imanu bil ilmi. Iman berdasarkan ilmu. Bukan pakai pegang lagu tu ikut orang kata kita pun ikut lagu tu lah. Orang kata lagu tu lah, orang kata A pun A lah.
Tak ada kaji ibadah. Sebab itulah dalam kitab Baqaratul Amani berfikir untuk memahami sifat-sifat Allah, berfikir untuk memahami dan beriktikad sifat-sifat Allah dan Rasul adalah wajib. Fikir itu wajib. Cuba kita balik di rumah ni. Duduk dalam bilik seorang-seorang. Duduk dalam kerusi malam. Cuba kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cuba huruf. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Huruf ni. Kita dah huruf dah dekat Nabi kita kan. Tahu apa nama ni? La ilaha illallah. Ni masuk pula nak huruf pula Muhammad Rasulullah. Huruf ni. Boleh terang mana kita? Boleh terang mana? Boleh pergi terang mana? Lalu ni ada handshake, rakam je kok. Rakam je. Biarlah orang kita ni dia cakap seorang-seorang. Kita dah mengajak diri kita seorang-seorang. Aku ni boleh pergi terang mana? Nak pegang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cuba boleh tengok. Ni daripada dia mengaku tak kawan kan. Kalau sembang bukan main. Kalau boleh pergi sampai pukul 2 malam boleh pergi. Cuba letak tengok apa nama tangan kita. Cuba kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hurai tengok. Boleh pergi ke awal. Baru kita boleh hukum diri kita. Hasibu qabla an tuhasab. Hisab diri kamu dulu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Ta'ala di padang mahsyar. Terlalu. Fikir dulu tengok. Berapa jam lebih, berapa minit lebih. Kena 2 lekor tengok. Kalau boleh pergi semua tak apa. Ini kita masuk pula sifat yang kedua. Wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi segala rasul-rasul itu bersifat amanah. Amanah artinya kepercayaan. Maknanya boleh apa? Amanah maknanya kepercayaan, maksudnya boleh apa? Kita harap apa pun boleh beliau. Tengok Nabi Ismail berjanji dengan siapa? Nabi Nuh. Berjanji dengan sahabat dan Nabi Nuh. Dia kata kita ni bertemu di simpang diam-diam. Tiba-tiba Nabi Ismail duduk situ tunggu punya tunggu. Tak mari pun kawan tu. Tak mari pun. Dulu tutup guru ni dia panggil tutup guru dulu lah. Tutup guru ni tempat orang simpan duit. Sebab apa? Sebab tutup guru amanah. Dia nak pergi merantau, nak pergi Mekah, nak pergi mana dulu bukan pakai kapal terbang lagi. Tubuh ni rantai emas, gelang, cincin, buat semua ni bungkus dah. Duit 10,000 ikat dengan kain. Saya nak pergi Mekah. Orang dulu pergi Mekah bukan bapa kita. Pergi haji pun 40 tahun, 40 hari, 60 hari itu paling lama. Mereka pergi dekat setahun pun boleh. Balik-balik sampai dah di rumah, sampai di tanah raya. Isu-isu pergi rumah tu. Turun mana barang hak anak saya. Macam mana hak dia sitan tu, berkah lagu tu, dia terima pun macam tu lah.
Mekah macam tu juga. Plastik tu juga lah. Tak berubah. Amanah sungguh. Harap sungguh. Boleh harap sungguh. Tu kata amanah. Boleh harap. Boleh harap sungguh. Kalau harap kerja tak apa. Kita kalau RM10 amanah. Mari RM100 mana? Mari RM1,000, mari RM10,000, mari RM100,000. Kita bincang saat di WA. Mari RM100,000. Tak apa, dia dah bagi dia nak lagi yang ni. Habis itu, kemudian sifat yang kedua, wajib kita percaya dan iktiqad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah bersifat dengan sifat amanah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ta'ala. Wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih lana dinana وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم باركنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك وصلى الله على سيدنا محمد.